لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa la tanqusna. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita sampaikan selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, lafaz syukur kita terhadap nikmat Allah SWT. Syukur kita kerana Allah panjangkan umur. Syukur kita kerana Allah memberi sihat. Syukur kita kerana Allah memberi kesenangan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada malam ni, malam Selasa, untuk kita tazkirah. Kita dengar sikit sebanyak nasihat pada agama, atau muzakarah agama. Semoga ia dimanfaat hidup kita dunia dan akhirat. Itulah yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutupkan ilmu mula jak daripada dalam tu hingga sampai lahdi, yakni lihat, yakni hingga sampai mati, sampai kubur. Tu ni kata panjangnya jarak yang Nabi suruh kita belajar. Apa hikmat? Hikmatnya yang mana kita tak tahu, boleh kita tahu. Sebelum pada tu kita tak tahu, sebelum pada kita menutup, sebelum pada kita mujahadah bersungguh menutup cari ilmu, kita tak tahu
apabila kita sungguh kita tahu kenyataan, kita tahu perkara yang sebenar, dan lebih-lebih laginya kita boleh bakikan perkara-perkara yang kita telah buat dah yang belum kan sempurna. Buat dah tapi belum sempurna. Selepas daripada kita menutup, selepas daripada kita mengaji, kita boleh baki, kita boleh akad taraf ibadat kita dia terlebih sempurna. Ada yang katanya tak ada rugi pun kali. Kita mengaji banyak dulu, kita mengaji dah lah ni, kita mengaji tak ada rugi sikit habaq. Sebab ilmu Allah Ta'ala itu luas. Luas sangat ilmu Allah SWT. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi, iaitulah muzakarah kita, kitab Penawar. Di muka malam ni pada muka 22 yang keempat. Kalau kita dah bercara masalah dulunya, iaitulah yang sarak suruh kita jagakan jantung kita, suruh kita jagakan hati kita. Hal itu tu syarat wajib. Yang ni wajiblah hukum tu. Suruh kita jagakan jantung kita daripada segala sifat, segala perangai, kelakuan yang celah. Kita kena jaga jangan biar masuk. Tu ibarat mudah katanya, kita jaga daripada pintu pagar lagi. Kita jaga pintu pagar lagi, jangan wis terus masuk. Pintu pagar atau jaga di pintu besar lagi. Tak serius terus masuk. Tak serius masuk dulu lagi. Sabit orang buat pintu pagar tu. Ni pun tengok rumah orang buat pintu pagar ni. Tujuan nak sekat pada seteru. Seteru hak ni tu bukan khusus pada kata orang hok niat masuk curi saja dah. Binatang lah. Daripada ular-ular penamu tak nak masuk haru lah. Dia pagar dah. Hal ni betul lah. Jaga di pintu besar lagi. Tak sewi seteru masuk sampai ke dalam. Hal ni syarat disuruh kita jagakan hati ni supaya tak sewi seteru tu masuk ke dalam. Dia seteru masuk ke dalam dah ya payah. Ya payah dah hamba tu baik. Ya payah. Hal ni lah syarat suruh kita jagakan jantung hal ni tu. Sini kata kerana 5 perkara. So jaga tak sewi sifat kelakuan tu ada. Dan suruh kita menghias, suruh kita berjangukkan hati kita pula dengan sifat yang terpuji. Berkata we tu baik hak sifat keji, tak bubuh hak sifat yang dipuji, tak boleh pula. Kena buh we hak cemat, buh hak cuci masuk, buh hak comel masuk. Kerana 5 perkara yang temenggung barang. Ni kita panah dulu. Kita panah. Sebab yang pertama ni kerana Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala nak balaskan hamba dia ni tu mengikut apa yang ada di dalam hati kita. Apa saja yang kita duk tusuk, kita duk tusuk tak sewi orang tahu perangai huduh kita ni tu. Tetapi Allah Ta'ala tahu. Kita kaca jugalah. Tusuk keaiban kita, tusuk perangai huduh kita tak semua manusia tahu, tetapi Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah disuruh jaga. Itu kerana yang pertama. Kerana yang kedua pulanya, kerana tepat Tuhan tilik nak balas ganjaran. Tuhan nak balaskan ganjaran amal kita itu, Tuhan tengok di hati. Tuhan tengok di hati. Sebab tu hadis mereka katanya innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu sudah dengan niat. Sudah dengan niat. Ni kata hati tepat Tuhan tilik, tepat Tuhan tengok untuk nak balaskan ganjaran bagi kita. Apa kita toke nak balaskan gaji kita. Tengok di pungan. Pas tengok pula. Pungan saja pun tak ada juga. Tengok juga tikah laku perangai lagu mana. Dia mahai anak buah dia, anak kolia dia kecek besar, tak ada lagi juga. Itu yang kedua. Kerana yang tiganya iaitulah hati adalah raja. Hati itu adalah raja. Ibaratnya tak apa bila raja comel, maka comel lah segala rakyatnya. Tu dia raja comel, rakyat comel. Jadi dia apabila hati molek, maka moleklah segala anggota.
Tu kita sudah maklum dah. Tu sebagai ulengi supaya nak ada penerang panggil, nak ada berhubung dengan masalah hari tengah jilpah dah tu. Kerana seminggu ni boleh ada terlupa lah. Kerana kita manusia ni banyak hijau banyak sangat benda yang kita dah jumpa kan hari-hari ni tu. Jadi malam ni pulaknya muka 22, muka 22 yang keempat. Baris yang ke-6 yang 7. Ya 7. 7 lapar, baris yang ke-8. Atas turun bawah. Tu bila kita tak pakai bet tu. Ngata kita tak pakai royak seko juga. Baris mana. Dia tak lana budak. Kena kita guru ni royak. Ini muka 22. Kata musannif kitanya, dan yang keempat bahawasanya jantung itu tepat taruh bagi segala sifat kepujian seperti iman dan makrifat dan tawakal dan ridha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipeliharakan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Itu yang keempat. Tengok. Sahabat-sahabat yang keempat yang disuruh jagakan hati kita di gapo. Yang keempat ni tu. Dia katanya yang keempat ni bahawa jantung itu, jantung ni hati kita tu lah. Apa tepat taruh bagi segala sifat kepujian. Tepat taruh yang ni kena kepada kalau kita banding orang menega besar-besar ke, ia ada stol ataupun gudel. Itu tepat taruh yang ialah gudel. Jantung hak ni adalah supo dengan gudel. Itu tepat taruh, tepat Tuhan nak taruh, tepat Tuhan nak hantar, tepat Tuhan nak online masuk. Nak hantar masuk tu. Bagi segala sifat kepujian. Tuhan nak hantar masuk dalam jantung kita. Tuhan nak hantar masuk dalam hati kita. Segala sifat kepujian ni tepat taruh dia ialah di jantung. Tu. Sifat kepujian, sifat yang comel, sifat yang kemuliaan, gapo katik tu. Hak kata Tuhan nak hantar masuk, nak taruh, nak online masuk di dalam jantung kita tu, sifat gapo? Ni yang kita patut tahu ni. Segala sifat yang nak sebut lagi akan datang ada tak pada kita hak ni tu. Kita yang mengaku kata hamba Allah umat Muhammad hak ni tu, ada tak sifat ni? Tu insya-Allah dah. Malam ni kita boleh tahu. Dan malam ni insya-Allah lah panggil sikit. Ini panggil huraya. Mana yang kata sifat segala sifat kepujian Tuhan online masuk, Tuhan nak capak masuk dalam hati kita tu. Mana yang kata seperti email. Ni seperti email. Email kepercayaan seseorang. Ini email panggil. Email kepercayaan, harap hati seseorang dia kata email. Masa kampung-kampung panggil iman tu sama Melayu dah. Ada kepercayaan. Kita percaya kita setara mana dengan Allah. Itu dah email dah. Beriman setara mana. Kuat tak kuat kita tu beriman, percaya kita dengan Tuhan, percaya kita dengan malaikat, dengan rasul, dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar ni tu, rukun iman yang ke-6 tu. Setara mana hati kita tu? Tuhan nak capak masuk email ni, capak masuk dalam hati. Ni kata ni, sifat yang mulia ni bukan ada belaka. Habis itu ingatlah nasib ni jangan belah-belah lagi. Mana iman tak dapat diwarisi. Iman ni nak jual beli pun tak boleh. Nak buat jadi pesaka pun tak boleh. Kita si ayah ni tuan guru besar lah. Ayah ni tu guru besar lah. Beriman besar lah. Warak lah dia ni. Tetapi dia nak bagi kepada anak dia tu tak boleh. Nak beri 1/2, 1/4 email dia tu nak bagi kepada anak dia tak boleh. Email ni kena cari sendiri, kena usaha sendiri baru boleh. Kalau boleh bagi baik tu kena
Tu anak boleh ke saka pok je email kuat boleh banyak sikit. Pok kita ni kurang sikit email nyanyo. Ayat ni adilnya Allah SWT. Email tu tak dapat diwarisi, tak boleh jual beli, tak boleh apa. Ni email Tuhan nak capukkan masuk dalam hati seseorang ni bukan mudah. Sampai itulah kata bersakut paut juga dengan hati. Ni Tuhan nak capukkan email masuk. Hari kita tengok email ni gapo? Macam mana email yang kita mengaku kata kita ni beriman, kita ni beriman. Hadirin, ibu bapa yang dihormati, sabit itulah apabila kita pergi masjid, ada tok guru main ngajar, tok guru malam ni kita mengaji rukuk email, kita jangan jebah. Jangan pelekeh tok guru ni kena orang ke Allah, tak ada orang nak ngajar gapo, hidup mengajar rukuk email. Allah. Dukuk email ni sekarang tu orang hidup cara meja halus sampai mati. Ni perkara tu cewek pelacangan kita hendak tekuh ni tu. Ni perkara tu kalau kita kurang tak beremail, salah satu daripada ni tu tak sepenuhkan email kita. Kita yang hidup pelekeh tu. Taruh nak ngajar gapo, hendak kecek dukuk email. Nauzubillah, minta jangan. Ngajilah email, ngajilah. Ngaji. Dia bagi akidah ngaji banyak sikit. Kita tengok email ni lagu mana email. Email ni katanya email kena kepada namu bagi pengakuan dengan lidah. Namu bagi pengakuan dengan lidah atas diku bil lisan. Tasdik membenar. Membenar jauh bil lisan dengan lidah. Lidah kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagailah ni tu. Lidah kita mengaku kata kiamat ada. Lidah kita mengaku kata malaikat adalah hamba Allah Taala. Kita mengaku dengan lidah. Tu tak email pengakuan dengan lidah. Lagi pula percaya dalam hati. Lidah saja kata tapi hati tak percaya. Tak jadi. Kena sekali dua tu. Dan pulaknya amalan dengan anggota. Tiga perkara. Satu, lidah mengaku. Yang kedua, hati harap, hati percaya. Yang ketiga, amalan dengan anggota. Kena ada bukti, laktan, kata kita tu beriman. Mengaku kata beriman, tapi semaya tak. Mana? Semaya itulah orang panggil katanya amalan dengan anggota. Dengan sebab kita semaya itulah bukti kata kita tu beriman. Dengan sebab kita keluar zakat itulah bukti kata kita tu beriman. Ni berkata mengaku saja tak jadi. Ya kena ada tunjukkan. Supaya kat dunia kita kerja. Kena ada laktan. Mana kata mu mari? Kau pergi kerja mari. Mana tanda kata dia bekerja. Ni ada ni. Kawasan namu ni. Kawasan namu ada tanda bukti kawasan namu. Tengok hasil namu sungguh. Tak apa. Tanda kata dia hari. Ni tanda kata kita beriman. Mana? Ayat Allah kata dalam surah Al-Baqarah tu. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Kena berdirikan sembahyang. Wa atas zakah, dia kena beri zakat. Tu dalil menunjuk kata beriman haja tak boleh kalau tidak ada amalan anggota dengan anggota, maka dapat. Siapa dia kata ni? Ini pendapat kebanyakan ahli sunnah. Pendapat mazhab ahli sunnah wal jamaah dia kata gitulah. Kata reno. Kata iman itu mengaku dengan lidah, percaya dengan hati, amalan anggota. Tu cukup tiga perkara tu. Tak apa, beriman. Bolehlah kita nak melahang kata amu ni beriman. Boleh. Ni katanya ibadat az-zahiriyah, ibadat haji semaya, puasa, zakat, sedekah, buat baik pada jiran, itu adalah penanda kata kita beriman. Banyak deh mengaku beriman semaya pada. Itu tak apalah. Kita yang kata apa dia. Kita yang kata apa. Kita berdoa. Kita temu saudara kita yang malas semaya, yang ada paling, yang ada gapo, kita yang kata apa. Kita berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hai Tuhanku, ihdi, memberi dayat olehmu qaumi akan puakku ni, akan kaumku ni,
fa innahum, maka bahasa mereka itu la ya'lamun, mereka itu tak tahu ya Allah, mu hidayahlah kepada dia. Yang nak marah kita ada ilmu we jadi penasihat yang jadi pelaknat jangan mula huduh kita cerca, jangan. Sebab apa? Sebab kita ni alhamdulillah Tuhan buka hidayah. Kalau Tuhan katuk hidayah kita kata lagu mana lah hari tu ni ada lagu mana tak tahu. Betul kita jangan hina jangan cerca kepada orang-orang yang tak suka buat amal, jangan cerca. Kita berdoa kepada dia. Itu katanya pendapat ahli sunnah wal jamaah saat ni tu. Hari kita ingat pula Imam Syafi'i ni kata gitu. Ada berkata Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i sebut dalam kitab ya masalah iman ni gimana. Iaitulah perkataan dengan lidah. Perkataan dengan lidah, mengaku dengan lidah, beramal dengan anggota. Supaya juga. Dan niat dalam hati. Niat ikhlas dalam hati. Itu kita beriman. Kait situ sebesar situ Imam Syafi'i sebut, iaitulah niat dalam hati. Kena ada niat ikhlas dalam hati. Baru panggil kata kita tu beriman. Nampak juga. Nampak juga. Sebab apa? Sebab dalil Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat dari surah Bayyinah. Tuhan suruh kita buat amal ibadat gapo ni dengan ikhlas. Ini Imam Syafi'i katanya iman ialah perkataan dengan lidah. Perkataan dengan lidah yang kita mengaku dengan lidah, beramal dengan anggota kita beramal. Sebut anggota ni bukan kata tangan, hidung, semua tubuh badan kita lah. Anggota kita tu beramal, semaya, puasa, sebagainya. Dan niat ikhlas dalam hati. So lagi, ni syomel benar ni. Tu niat ikhlas. Tu menanda kata kita tu beriman tu. Benda ni. Tuhan nampak mana ni? Tuhan nak capak pada hati ni. Sebab tu lah yang kita waktu tubik minggu lepas kemarin, mah hak ni tu. Kalau kita mah ya orang biasa, kalau orang lebih gigi pakai beli, pakai nama ikutlah. Benda-benda mata-mata yang berharga hak ni tu. Kita tak mana? Adakah kita tak dalam bekas bawang? Adakah kita tak dalam bekas sabun? Ke kita tak dalam payah wudu? Tak cerak. Sebab apa? Sebab benda tu pet panggil mah ni benda yang berharga, benda yang comel. Kita tak geltak pada tempat yang hina, pada tempat yang cemar. Ceraklah kita tak geltak. Semakin itu juga iman ni, benda yang tinggi, benda yang comel, benda yang molek. Allah Ta'ala tak geltak, tak beri kepada orang yang hati cemar. Inilah asbab yang disuruh jagakan hati tu. Kerana Tuhan nak capak, nak berikan iman itu, nak letak di hati. Tengok. Nak buat macam mana? Nak iman kita tu kuat sikit. Kalau dunia ni tak apalah, nak wiragah makan sentram, makan susu, makan ubat ragah, makan nisa madu, sebagailah hak tubuh badan hak jismani ni tu nak wiragah, ada payah nak tambah tenaga, makan benda yang berzat-zat ragah. Pas macam mana nak iman kita tu kuat ratik, nak iman kita tu ragah, nak iman kita tambah tu nak macam mana? Iman nak hidup 50 sakmu tak gerak. Duk 50% sakmu tak gerak. Kalau sak kita lagi back kurang sikit kak. Low battery. Mula lagi charge lalu. Nak back tak ada. Apa kita manusia? Charge back katiklah. Api kuat. Baru sedap buat amal. Boleh cek tengok. Bunyi suara orang bel. Misal katanya kampung ada orang mengajar malam ni. Adakah kita tak tahu? Adakah kita tak tahu kata masjid kita ni ada orang mengajar malam ni? Nak jawab kata tak tahu ni orang mengajar 4-5 tahun dah. Pas bunyi orang bel, adakah hati kita tu kocok? Hati kita tu bergadah? Orang bel dah weh. Orang panggil aku pergi jumpa Tuhan dah weh. Adakah kita rasa bergadah? Nak pergi?
Kita cek situ ya. Kita cek situ ya. Ha ni kita nak buat lagu mana? Nak we power api tu kuat sikit. Kalau kereta cerak start tak hidup. Baik kurang start tak hidup cerak. Kena gecak we penuh. Baru tak hidup sama sekali. Kadang main nyek habis pi saja ya. Kita tak say we panggil tu supaya apa panggil? Supaya minyak masak air. Orang biasa pakai kereta tahu minyak alir, minyak apa tu dah. Nampak nak hidup. Kan? Ai nak hidup. Ai nampak nak hidup tapi tak hidup. Hanya seperti tu. Orang yang email kurang. Nampak nak jadi, nampak nak akan kerja, tapi pihak rebel tak ada masjid. Pihak mengajar tak ada di masjid. Tapi kecek bunyi supaya ada pi. Tapi tak ada. Ni sebab minyak masak air yang ada gitu. Ni asbab nak we kuatkan email ni. Ada 3 sahabat. InsyaAllah kita beramal. Dan insyaAllah kita beramal 3 sahabat ni lah nak we kuatkan email. Ni. Mana? Satunya berilmu. Sahabat yang pertama ulama kita katanya sebab berilmu. Ini kita kena mengaji. Tengok. Yalah ke? Nak we email kita bertambah hari itu dengan sebab mengaji. Yalah ke? Berkata Jundub bin Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Banyak orang ni, 3 orang ni. Jundub, Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain. Banyak orang ni. Maksudnya, maksud kata dia kata gini. Kami mempelajari iman dan kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Dia tak email awak dia hanya itu bertambah dengan sebab dia hanya itu mempelajari email. Dia mengaji bab iman. Dia ngaji bab iman, ngaji bab akidah. Dan dia baca Al-Quran, dia tadarus, dia belajarkan Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Tengok. Ni sahabat mai jenjang. Kata dengan sebab ilmu ni boleh tambahkan iman. Tengok. Maksud kata mempelajari saat itu macam mana? Sebut kata mempelajari itu macam mana? Mempelajari email tu. Bagaimana? Yang ni mengenalkan Allah. Kita kena kenalkan Allah. Nak kenal Tuhan ke mana? Kenal Tuhan tak serupa dengan kita kenal saing. Tak serupa macam lain. Iaitulah mengenalkan namanya. Kenalkan nama-nama dia. Dan kenalkan sifat-sifat dia. Ini kena ngaji lah. Sifat-sifat 20 pada wujud kita bakal seterus gini. Kita kena ngajikan sifat-sifat dia. Dan juga perbuatan-perbuatan dia tu. Kita kena ngaji. Kena tengok di atas perbuatan Allah SWT. Peliknya, anihnya. Tidak siapa yang boleh tiru, yang boleh buat. Kita tengok. Kita mengaji perbuatan Allah SWT. Inilah satu sebab nak menambahkan iman. Dan pulaknya kita kena mengenalkan Rasul. We kenal hati Rasul. Kita dengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad ialah Rasulullah. Macam mana? Kita nak kenal tu. Tak ada dengan kita. Tak ada dah. Rasul ada lah. Rasul mati lah. Nak kenal ke mana? Ini kita kena kenal, kena tahukan syariat dia. Macam mana syariat yang dibawakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana syariat dia? Kita tengok ngaji. Kita ngaji. Tu. Bukan kata hidup sehari pagelak tak tahu kata syariat Rasul agama. Pak kita nak hidup nak tiru dia. Kita hidup nak tiru siapa? Sahabat itulah. Amo ni duk ronarong kepada orang mengaji. Ronarong duk camping. Camping ke mana? Kita orang mengaji jangan duk turut orang tak ngaji. Kita orang tak ngaji turut kita. Tu baru kena. Kita kena piping orang tak ngaji.
Bukan orang tak ngaji tu pimpin kita. Tu paling lah. Ni barulah kita boleh sampaikan syariat. Orang tak ngaji tengok kita dibawa syariat, kita diturut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak ngaji pun tengok, oh lagu ni cara hidup Rasulullah. Dan pula kita kena tahu minhaj. Minhaj Rasulullah, matlamat dia dan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah kita kena tahu. Tu. Dan pulaknya mengenali Al-Quran. Lagu mana mengenali Al-Quran? Oh, amoh nada. Ni apa ni? Ni Quran majid ni. Ni Quran majid, Quran yang dulu. Quran orang ngaji surat kader ni. Ni Quran karing ni. Aku nak orang ngaji kirati, dia baca Quran karing. Bukan gitu, bukan kena bet tu. Kena silap ramai sungguh. Kena Al-Quran macam mana? Yakni mengetahui isi yang mengandungi cerita. Isi-isi Quran yang mengandungi cerita. Ada orang cerita para rasul, ada ceritakan orang-orang yang berjaya, cerita orang-orang berilmu, cerita orang-orang yang derhaka, hujung jatuh akibat lagu mana. Kita kena tahu supaya kita nak baikikan kita. Dan pula perbandingan, ada banding dalam Al-Quran. Lagi pula pengetahuan di segi ilmu, pengajaran, pengukuran baik dan jahat. Itu kita kena susah, kita kena belajar di dalam Al-Quran. Haninglah orang katanya, dengan sebab ilmu kita boleh menambahkan keyakinan iman kita dengan Allah SWT, dengan berilmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pulanya, nak tambahkan iman ni sebab beramal. Dengan sebab kita tu buat amal. Macam mana? Yani dengan kita banyakkan melakukan amal yang soleh. Apa saja amal yang soleh kita buat. Iman dan keyakinan akan bertambah kuat. Dan kita rajin buat amal ibadat, iman dengan automatik. Iman kita, lagi pula keyakinan kita dengan Allah Ta'ala, ia akan bertambah kuat. Kalaulah malah, kalau kan malah buat amal buat sekodar-sekodar, buat kerajin. Kalau bahasa kampung, buat kecungak. Kecungak juga ada, Jumaat tak utuh. Kecungak juga ada. Subuh dia bangat buat. Kau mari kesong. Semaya pun tak. Ni kalaulah sedikitkan amal. Kita kurangkan amal, kita tak buat amal mana. Lagi pula kita ni sudah tenggelam di alam syahwat. Kita tak mengikut syahwat keinginan. Dan pulaknya kita sudah gelomok dengan maksiat, maka iman kita dengan automatik iman kita tu turun. Dengan automatik iman kita tu jatuh. Automatik. Inilah modok rasanya duk rasa tembung dah. Kita sendiri tu boleh tahu. Kata iman kita kuat ke iman tu kurang. Hak ni rojok telik kepada kita sendirilah. Kita sendirilah rasa. Kata iman kita ni rasa lagu mana. Kita wasa lemuh dak. Sebut kata nak bangun tahajud, wasa lemuh dak. Kita wasa lemuh dak nak hala kepada jariah orang di buat masjid nak hala 1,500. Kita wasa lemuh dak. Kita wasa saya dak. Hak tu tengok di atas ukuran iman kita sendirilah. Tu yang kedua, sebab beramal. Tu tengok. Asah iman ni tu macam mana? Asah iman ni. Dia katanya mengaku ketuhanan. Mengaku ketuhanan. Kita nak mengerti ketuhanan ni sifat yang Tuhan. Orang jadi Tuhan. Sifat tu ketuhanan dia panggil. Mengaku ketuhanan dan memperhambakan diri dengan ikhlas beribadat kepada Allah Taala. Itu tak asah iman. Dan lagi pulanya pengakuan saat ni tu, pengakuan yang kita mengaku ni ada dua jenis. Ni kita baca supaya nak luas. Nak luas pengertian, nak luaskan pengalaman. Hok mana tak biasa dengar, boleh dengar. Macam ni. Tak ada rugi apa ni. Ada pengakuan, ia ada dua jenis. Satunya pengakuan teori dia panggil.
Pengakuan teori ni iaitulah mempercaya dalam hati ya. Nah, percaya dalam hati kata Allah Taala ada. Percaya harap dalam hati kata hari pembalasan ada. Nah, percaya dalam hati kata balasan syurga neraka tak ada. Nah, ini itu pengakuan dari segi teori dia panggil. Percaya dalam hati saja. Itu jenis yang pertama, jenis percaya dalam hati. Dan jenis yang kedua pula pengakuan amali dia panggil. Pengakuan amali iaitulah taat dan melaksanakan perintah. Ni kata buah daripada kita percaya tadi. Ya. Buah daripada kita percaya ni tu kita akan buatlah. Apa ni daripada orang kata dia benih ni lebat isi molek benih nama tak erti kau kita nak sebab. Nah, kata dia ni benih molek sungguh lebat buah isi molek kuning. Kita pun beli juga. Sebab apa kita beli? Sebab hati kita percaya tadi kepada orang dok kempen tadi. Kita percaya kepada orang dok kempen, dok kusna kata dia ni isi molek. Nah, sedap. Kita pun beli juga nak klik tani. Sebab apa beli? Sebab kita percaya. Hai betul. Teori yang pertama, kita percaya dalam hati kata Allah Taala ada. Kita bercontoh situ. Kita percaya kata balas ada. Dengan sebab percaya itulah yogi kepada teori yang kedua, iaitulah pengakuan amali, iaitulah dengan kita taat dan kita melaksanakan perintah. Kita buatlah. Sebab apa buat? Sebab kita percaya. Sebab apa kita tak curi? Sebab kata dosa. Sebab apa kita tak ngubat? Sebab kita harap Nabi kata Tuhan pindahkan pahala. Taklah, takutlah. Sebab apa? Sebab kita mengaku tadi dalam hati tadi kita percaya. Maka kita taat dan kita laksanakan perintah Allah Taala. Apa kalaulah siapa-siapa yang pergi teori pertama, apa? Iaitu yang mengaku saja, percaya saja kata Tuhan itu ada, saja percaya, harap saja kata balasan ada, tetapi tidak tak melakukan amali, tak buat amal. Ni ramai tak ni? Ramai tak? Ada apa macam ni di dalam keluarga kita ni? Ada ke macam ni? Orang di dalam rentah kita ada ke ni? Ada macam mana? Ada bahasa harap kata Allah Ta'ala ada, harap kata balasan ada, tetapi amal dia tak saya buat. Apa nak ke mana? Berimej tak panggil? Imej kuat tak orang ni? Ni yang berkata orang imej kurang. Ni kurang imej lagi. Kurang lah imej. Tu kurang lah imej. Atas saya kena cak back. Tu perkara yang kedua. Nak tambahkan imej iaitulah beramal. Dan yang ketiga pula, sebab yang nak tambah imej yang ketiga ialah berfikir dan berzikir. Dengan sebab zikir, dengan sebab fikir ni juga lah tambah imej. Mana kata? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha katsira. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Uzkurullah. Ingatkanlah Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha katsira. Suruh ingat kepada Tuhan hal kata banyak-banyak. Suruh orang beriman, suruh ingat Tuhan. Kerana orang beriman sajalah ingat Tuhan. Orang yang tak beriman ya tak ingat. Sebab itulah saya kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, mu ingatlah, mu zikirlah kepada Tuhan banyak. Ni dari sebab zikir, ingat kepada Allah Taala adalah sebab menambahkan iman. Ingat kata Allah Taala kuasa, manusia tak kuasa. Tak apalah. Dia mana buat guana tak apalah. Allah Taala kuasa, manusia tak kuasa, manusia tak memberi bekas. Ni sebab tambahkan iman, berzikir dan berfikir. Lagu mana tu berzikir berfikir? Yakni berzikir iaitu menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Tak apa Tuhan ada. Tak apa Tuhan tolong. Asal-asal. Jadi naik sikit harap apa? Iman. Ingatkan nama Allah. Tu. Dan pula ingatkan sifat-sifat kebesaran dia. Ingat-ingat sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pula baca Al-Quran.
Baca Quran banyak, baca Quran. Ingat dan sebut tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Teka mari wasa beg turun email lemah. Teringat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah tengok Tuhan. Tapak kaki aku ni tebal dah, tapi nyamuk ketik boleh. Jarum nyamuk ada lembut ya. Bukan dak kerah. Kita cocok duri ya. Duri kemih kaki marang pun belebek jarum. Cocok kaki kerah kau. Tapi nyamuk mai ketik mudah-mudah. Allah kuasanya Allah SWT. Tu kita ingat. Kita ingat, kita sebut tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kenapa? Kerana yang tersebut akan mengekalkan hubungi hati kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita ingat kepada Allah Ta'ala tu. Ada hubungi hati tu. Hubungi hati kita tu dengan Allah Ta'ala. Tak sewa dia ingat kepada dunia saja. Hati saya pagak duk rindu kepada dunia. Tak pernah hati kita tu ingat kepada Allah SWT. Hani ni disuruh kita ingat kita kepada Tuhan ni supaya ni ada hubungnya ciam yung kuam sampan hati kita dengan Allah SWT tu. We ada ingat kepada Allah Ta'ala kata. Tak saya tak saya sebagai tak pernah ingat. Pas nak macam mana kata ingat tak ingat tuan ni kan. Anak kita hadap bakak tu setahun dah pergi tak ada kelik, atau duduk Malaysia pergi kerja Malaysia setahun dah nak kelik tak boleh kawin. Ingat weh. Apa? Tahun mana kata ya ingat ya saya tu. Sebut sama. Anak ia hadap bakak hadap Malaysia sebut sama. Ingat weh kok derih tu. Duduk Malaysia setahun dah tak kelik. Lagu manalah boleh kerja kedok rena tak tahulah. Tu tanda kata ingat. Sebut wecak sikit. Ni tanda kata kita ingat kepada Ta'ala. Sebut wecak sikit. Sebut baik na. Oh Tuhan bukan baik tahu. Baik na. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan kita tasbih, subhanallah. Dengan kita tahmid, Alhamdulillah. Dengan kita takbir, Allahu Akbar. Dengan kita tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Ikutlah segala tasbih. Itulah menunjuk kata kita tu ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab kita ingat Tuhan itulah menambahkan iman. Tu menambahkan iman. Ni kata ni buku nak cabek saja malam ni. Buku nak tambahkan email tu, nak tambahkan email ni. Ada 3. Satunya dengan sebab ilmu. Dengan sebab ilmu. Ini kena mengaji lah. Kena mengaji. Nak tambahkan email, ngaji fiqh. Tambahkan email ngaji fiqh. Gi ngaji bab asmaya, gi ngaji bab mani junub. Dua demo, amo nak ngaji bab mani junub sikit weh. Kena email tak erak lah ni. Naik dah email weh. Kuat dah email dengan ni bab mani junub. Amo nak ngaji bab nafkah cara bini dua weh. Wasa email moh lah ni weh. Dak, dia kena ngaji usuluddin. Nak tambahkan email kena ngaji usuluddin. Baru dia tambahkan email. Ya. Pendeknya sedikit kita tak ingatkan Tuhan ni menyebab hati kita tu lupa dan lalai. Yalah dah. Tak pernah ingat kepada Allah Ta'ala. Lalai. Dia kata kita ni hidup tak mati. Dia kata kita hidup ni Tuhan jadikan kita carikan kesedapan, carikan memohon. Tu kalau kita tak ingat kepada Allah Ta'ala, nak jadi hati kita tu lupa dan pula lalai. Hanilah hadirin ibu bapa yang dihormati. Hanilah baru mula-mula ya baru. Gapo? Email. Itulah email hani tu. Hak Tuhan nak capak, Tuhan nak taruh dalam hati kita ni ialah email. Sebab itulah penting benar. Wajib sungguh-sungguh kita jagakan hati kita. Dan pulaknya makrifat. Makrifat ni pengenalan. Kenal. Ada kita bahasa ni. Makrifat. Yakni Tuhan nak Tuhan nak taruhkan makrifat hak ni tu. Tuhan nak nak taruh dalam hati seseorang. Kalaulah hati seseorang tu kotor, hati seseorang tu cemar, macam mana Tuhan nak hantar makrifat?
Dia apabila Tuhan tahta makrifat, bilakah kita nak kenal Allah Ta'ala? Dia kita tak kenal, ia tak akan merasai cinta. Nah, ia tak merasai kasih. Kita tak kenal. Nah, kita ada cinta sayang demo ni sebab kita kenal. Nah, sebab kita kenal itulah kita rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih. Hai betul, kita tak kenalkan Allah Ta'ala, macam mana kita nak cinta? Nah, macam mana kita nak kasih? Sebab tu buat ni. Nah, tu kata makrifat, yakni buahnya. Apabila kuat makrifat dengan Allah, kuat kita, sungguh-sungguh kita ni kenalkan Allah SWT, membangkitkan kasih kepadanya, kepada Allah. We kenal sungguh, kenal kata Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan kita. We tahu, we kenal sungguh. Oh, ya Allah dah. Aku dah kata tokeku, aku dah kata borisak ni, aku dah kata kerja duk ada rezeki kat aku. Allah. Wallahu khairur razikin. Tuhanlah yang sebaik-baik memberi rezeki. Oh, ni we kenal, we kuat makrifat, baru kita timbul perasaan kasih sayang. Dan apabila kuat makrifat, kuat makrifat kita dengan akhirat, kita kenal akhirat. Akhirat ni gapo kita kenal, dunia ni gapo kita kenal, kita reti. Membuahkan bertambah cinta dan rajin beramal. Kita kenal kata akhirat. Gapo akhirat? Akhirat tempat balasan, akhirat tempat kita tak kelik, akhirat lah tempat hidup kekal abadi, akhirat lah tempat kalau susah pun susah sungguh, habis susah. Oh, gitu. Barulah timbul kata nak buat amal, barulah timbul kata nak buat bekal. Sebab kita tahan marai, harga getah, harga sekerak boleh tak banyak lagi, banyak hujan. Cuma kat kita apa tahun ni. Sebab apa? Nak cedek, nak makan, biar boh ni pula ni. Sebab kita tahu dah tahan marai susah sungguh. Tak ada duit anak sekolah nak beli beras, nak gapo, oh susah. Tahun ni kita cedek. Sebab apa? Lepas marai kita kena dah. Ni. Apabila kita kenalkan, apabila kita kuatkan makrifat, kita kenalkan akhirat, membuahkan kita tu bertambah cinta dan bertambah rajin beramal untuk akhirat. Dan apabila kita kuat makrifat dengan dunia, kita kenal dunia ni gapo Allah sebab benda lain ngiga, sungguh lain ngiga ni ada belakang. Itu dunia tipu, dunia gurur, dunia ni tipu daya saja. Allah. Tahun kita beli dah, misal tahun kita beli dah mahrum ni. Duk bulan lepas tu beli lain wadah Gelai tangi mah macam lain pula dah. Tukar pula. Tahun ni kita beli dah Ford hak ni. Tahun lepas tu beli baru pula dah. Tahun ni kita beli dah Fortuner. Tahun lepas Cosna tu beli dah baru molek tu. Allah, ni dunia tak sudah. Tipu, tak sudah. Ni. Apabila kita kenal dunia, membuahkan kita benci kepada dunia. Benci dunia. Sekadar tu dunia. Sebab benda lain ngigah. Ni buat apa nak leh ali. Benda cirak-cirak dah dunia ni. Untuk dunia saja. Kalau kita guna tak kena. Untuk dunia saja. Ni mereka makrifat. Tuhan nak capak mana tu? Tuhan nak capak masuk dalam hati. Allah Akbar. Benda comel belakang ni. Benda tak leh gada, benda tak leh pesako belakang ni. Ni buat pesako apa tak leh ni, makrifat ni. Allah. Dan tawakal. Tawakal ni juga pun Tuhan Allah nak capak masuk dalam hati. Biasa dah kita. Gapo? Tersak kena werah. Dek rosak kena werah ni buat apa tak leh dah. Tersak kena werah, kaum kena werah ni buat apa tak leh. Jangan habis. Sebab tu hati dia kena werah habis jangan. Jangan habis hati kena werah. Kau ni buat apa tak leh. Tuhan nak Allah, Tuhan nak capakkan iman masuk apa tak leh. Tuhan nak capak marifat masuk apa tak leh. Nak capak sifat tawakal masuk tak leh, kerana jangan habis. Kita tengok pula tawakal. Hak Tuhan nak capak masuk dalam kita tu, apa tawakal? Kita kenal dulu. We kenal tawakal. Tengok. Tawakal hanya katanya hantu tawakkul. Faqad qala ba'du suyukhuna
innahu ittikalu qalbi ila Allah bil inqita'i ilaihi wal iyasi ammaduna. Maka sesungguhnya telah berkatalah ba'du suyukhuna oleh setengah-setengah guru kami, iaitu Imam Ghazali. Dia kata kena innahu sesungguhnya tawakal ni tu. Ittikal qalbi, yakni berserah oleh hati. Berserah oleh hati ila Allah kepada Tuhan. Bil inqita'i dengan memutus ataupun mengharap hati engkau ilaihi kepadanya, kepada Tuhan. Wal iyasi dan putus harapan amadunahu daripada yang lain pada Allah Taala. Ini makna tawakal. Gapo? Gantung hati kita, serah hati kita kepada Allah, tidak pada yang lain. Itu makna tawakal. Nah, hati kita tu tak ada harap, tak ada gantung kepada benda lain. Lagu mana? Hati kita tak harap kepada kebun ketah. Hati kita tak harap kepada kebun kelapa. Hati kita tak ada letak kata kebun kelapa ni lah ju menggerakkan aku, ju boleh aku makan hari-hari. Kebun kelapa ni lah, kebun getah ni lah. Dok, kita tak harap, tak gantung hati pada dunia. Hati kita gantung kepada Allah. Dia kata inqita ilaihi. Kita memutus atau harap hati kita kepada Allah dan putus harapan daripada yang lain pada Allah. Dok, hati kita gantung Tuhan. Ni makna tawakal. Pada hari ni lah, keadaan dia hari ni. Pergi jumpa siapa dia pun, siapa dia tak ambil lakar. Ni water duit maaf weh. Kawan menego tak boleh lah ni weh. Nak jual nak apa pun tak boleh lah ni weh. Orang nak pergi ke mana tak boleh. Jangan habis. Kata menambah pun tak ada berjalan lah. Setuk habis. Nak bayar sore pun habis. Tak ada nak ambil gapo bayar sore. Dah dia tengok dalam khabar berita-berita ni dah. Kereta tua, kereta kosong, kereta taksi dan hak selaput unggul penuh lah. Tu. Apa kita orang yang berimej hak ni tu kena bersifat ni sifat tawakal, serah kepada Allah. Dah, serah kepada Allah ni. Ni sifat ni lah Allah Taala nak capok masuk dalam hati kita. Allahu Akbar. Serah pun lepas pada usaha. Supaya kita kecet. Allah takut COVID pun ada. Allah takut lebih ada takut Tuhan lagi dah. Allah memelah. Tawakal selepas daripada usaha. Kita usaha dah, basuh tangan, pakai mekuk dah, weng rayak hang dah. Serah Tuhan lagi dah. Nak kena lagi kena buat endong. Tu serah selepas daripada usaha. Ni tak ada usaha gapo, mekuk tak pakai, kau duk beri pengrama, pergi tak ke mana tah. Surah Tuhan lah weh. Allah tak harap Tuhan ke. Allah Tuhan we mati dah. Sedap kecek. Tu tawakal tak kena. Ni sifat tawakal. Allah Taala capok masuk dalam hati kita ni. Tengok. Apa tawakal ni tu? Tawakal kita boleh tengok. Tawakal ni tu pada tiga tempat. Tawakal namu yang ditelakkan pada tiga tempat. Tengok. Mana? Satu, tawakal pada tempat pembahagian dari Allah Taala. Pembahagian rezeki tu. Tawakal pada tempat pembahagian rezeki dari Allah. Iaitulah berkeyakinan penuh kepada Allah Taala. Serah kepada Allah SWT. Kita asalnya masuk dah bulan-bulan banyak ni, nak dia dak sarak nak mengaji, nak dia dak sore, kerja dah, gaji dah. Serah pada Tuhan. Dia tak ada tawakal, serah pada Allah Taala. Ni tak ada kerja sibuk, tak ada apa, nak bini, nak pakai kereta, serah Tuhan. Tak kena. Itu tawakal dia panggil. Tawakal pada tempat pembahagian dari Allah. Yang kedua, tawakal pada tempat pertolongan Allah. Tawakal serah pada tempat pertolongan Tuhan. Bagaimana? Pergantungan dan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Apabila engkau menolong agama Allah. Ni. Asal-asal Allah. Tuhan tolong kita yang beriman ni. Kita orang beriman kepada Allah SWT. Hati dah cita-cita nak buat ibadat. Hati dah cita-cita nak jemaah, nak gapo. Tetapi tak boleh nak jemaah. Tak apa.
Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Satu hari Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan tolong kita, tak kenakan kita penyakit wabak tu. Hal ni kita tawakal pada pertolongan Allah SWT. Sebab Tuhan kata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah jadi tanggungjawab di atas kami menolong orang-orang yang beriman. Asal kata kita tu tolong agama Allah, asal Tuhan akan tolong kita. Dengan ikhlas kita tolong agama Tuhan. Tapi ikhlas. Ikhlas kita tolong agama Allah. Ikhlas kita ni sallallahu tengah hari kerja panas, kerja kuasa panas letih. Malam kita ni khidmat mengajar Quran kepada anak masyarakat. Bukan tak letih, tapi kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Tuhan tolongkan kita. Asal tu asal tu kita tawakal pada tempat pertolongan. Dan 3, tawakal pada tempat rezeki dan hajat keperluan. Ni tawakal kita bak rezeki. Jangan kata kita belakang. Serah pada Tuhan kata bak rezeki dan hajat keperluan yang kita nak ni. Maka sesungguhnya Allah adalah menjaminkan daripada rezeki dan hajat dengan barang menggagah ataupun menggerakkan tubuh badan. Dia kata rezeki untuk nak gerakkan tubuh badan kita semaya tu, hak tu Tuhan jamin siap dah. Hak tu kita serah Tuhan lah. Rezeki hak kita nak kaya, nak kebun luas, nak rumah besar, nak kereta besar, hak tu rezeki suku. Hak tu rezeki suku. Rezeki kita nak boleh gerak ni, nak boleh gerak baca Quran, nak boleh gerak kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Hak tu rezeki suku. Rezeki ning lah hak Tuhan jamin ni. Rezeki hak kita gerak tubuh badan buat ibadat pada Tuhan. Rezeki ning ni hak Tuhan jamin, hak Tuhan suruh kita tawakal. Tak salah wasai. Salah wasai. Tawakal serah. Kerana ada ayat kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal, yang serah pekerjaan kita kepada Tuhan, maka Allah memadai kita. Allah Ta'ala mencukupi akan kita yang bertawakal. Asal-asal Tuhan mencukupikan kita. Mencukupi. Ni bagi kita silap pula. Ni kita duk kerja agama selama mana dah. Duk setahun ni je. Tak ada usaha lebih, ada usaha apa ni. Tu kita kena faham pula. Dan ilmu ghaib Allah SWT. Tuhan janji dengan kita dalam perut ibu kita tu. Kalau kita duduk dalam perut ibu kita 4 bulan tu, Tuhan janji dah ke. Tuhan suruh malaikat tanda dah ke. Umur banyak mana. Ajar, rezeki. Lagi pula ke apa? Celaka, tua. Tuhan tanda siap dah ke. Ni kita klik pada asal kata, klik pada akidah kata. Kita tolong agama Tuhan dah. Setahun ni yang kita nampak. Pakai pun, tubuh rumah pun tak ada besar. Padahal kita ni kerja agama Tuhan, dia mengajarkan remo. Setahun ni ya. Tu setahun tu dah mencukupi dah tu bagi Allah SWT. Tuhan tahu dah kalau kita kecek di bab rezeki dia. Tuhan tahu dah ilmu ilmu Allah SWT pada azali lagi. Tuhan tahu dah kata si Saleh ni kena guna banyak uning. Tuhan tahu dah sabit tu hewi kena dah tu hewi tu. Hak tak kena nafsu kita, hak tak kena keinginan kita tu tak kena tu. Tak kena ke mana? Kita nak banyak. Tapi tak kedai kodok Allah Ta'ala tu hewi 200 hari ni. Tapi kita nak 3. Jadi tak 3? Jadi 300 dah. Tak jadi 300 sebab Tuhan tanda 2. Dia kata kita ngaji akidah kata. Dia kata ngaji akidah timbullah apa sengka baik kita dengan Allah. Tuhan bersifat-sifat ilmu ke. Tuhan tak tahu. Kata kita kena guna banyak anu sehari, kena guna banyak anu bulan. Tak. Tuhan tahu. Tuhan bersifat-sifat ilmu. Ni kita kena ngaji akidah. Barulah kita senang hidup. Baru kita senang hidup. Ni sifat tawakal lah ni. Sifat kita nak serahkan pekerjaan kita kepada Allah Ta'ala. Tuhan nak capak masuk dalam hati. Bahkan hati cemar. Tuhan nak capak lah ke mana.
Hak ni, kalau kita tak boleh bersifat tawakal, mana kita tu duduk dalam gelah besar. Duduk dalam gelah besar. Dia tak nera. Lagu mana esok ni? Janji dengan remo ni. Nak buat bisnes nega ni. Lagu mana ni? Asal-asal. Tengok dah. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Fa'iza azamta. Mana ayat depan lagi. Wa amarahum sura bainahum. Disuruhkan kita ni mesyuarat di antara kita ni tu buat satu-satu kerja. So kita mesyuarat. Faiza azamta. Apabila kita azam dah, yakni ai fa'alta. Apabila kita buatkan satu-satu perkara kita mesyuarat ni, fatawakkal ala Allah. Maka kita serah Tuhan lah. Nak jaya tak jaya, serah Tuhan. Baru kita tak ada mikir banyak. Jaya gedak ni. Tak berjaya ke siap lah. Ni dia kita tak bertawakal, dia akan tubik gitu. Jadi kita tak bergaduh lah. Jadi kita tak bergaduh lah. Ni tawakal panggil. Syarat so kita jagakan hati. Kerana Tuhan nak capokkan sifat tawakal ni masuk dalam hati. Allahu Akbar. Nampak kedak tak tahulah pendengar tu. Omong dia royak dia surah tu. Ni lah kita hakikat sengoti kita duk jumpa hari-hari ni. Kita nak hidup, kita nak hidup, kita nak lakukan cubaan lagu mana. Kita nak lakukan cubaan balok Allah Ta'ala mana, kalau iman kita tak kuat. Kalau iman kita nipis. Lebih lagi di akhir zaman ni, Allahu Akbar. Cubaan sing lojai. Banyak sangat. Kalau iman kita tak kuat, macam mana kita nak lakukan boleh? Macam mana kita nak benarkan kita ratik? Kalau kita iman tak kuat. Ni. Yang kedua, macam mana kita nak tegak? Macam mana kan kita nak tawakal? Macam mana kita nak reda? Nak yamrat di atas apa panggil? Qada Allah Ta'ala terhadap kita. Kita nak jamrat, nak suka hati ke mana? Kalau kita tidak ada sifat makrifat. Kalau Tuhan tak bagi makrifat kepada kita. Dan yang ketiga pula tawakal. Tawakal yang atas serah. Serah pekerjaan kita kepada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak serah? Kalau kita tak percaya kepada Allah, kita tak percaya kepada wakil kita ni, nama lagi mana? Lagi bakak. Kawan nak kirim beli mari sikit weh. Banyak kawan kecil dah dengan tu raya tu. Kawan nak kirim demo lah, bagi tu ada 50,000. Macam mana kita nak win-win dia 50,000 kalau kita tak harap kepada Tuhan kita? Kita tak harap, kita tak wish harap 50,000. Ni kita wish ke dia 50,000. So yang beli barang bakak wakil kita. Bermakna kita harap ke dia. Ni macam mana kita nak bertawakal kalau kita tak kenalkan Allah Ta'ala. Kalau kita tak beriman dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak serah pekerjaan kepada dia. Baik ni tak kedalai ke tinggi. Ni kita ciwit kuah pencing kita dah sini dia gini. Tapi kita kena wisapa. Kena wisapa. InsyaAllah kita wisapa. Tawakal lah panggil. Serah pekerjaan kita kepada Allah Ta'ala. Gantung hati kita pada Allah, tidak yang lain. Walaupun kebun getah kita ada, walaupun kebun kelapa kita ada, walaupun duit gaji kita mahal, tetapi hati kita tak ada duduk di kebun getah, tak ada duduk di kebun kelapa, tak ada duduk di duit gaji. Hati kita gantung dengan Allah. Inilah hadirin yang dirahmati. Inilah asbab disuruh jagakan hati ni supaya nak ada benda ni. Apabila benda ni ada dalam tubuh kita, Allahu Akbar, harga mahal lah kita. Harga mahal lah kita. Iman ada, makrifat ada, tawakal ada. Allah, harga mahalnya kita. Allah, tapi kita tak nampak kata kita ni ada benda mahal. Kita tak nampak kata kita ni ada permata duduk dalam hati. Kita ada permata harga mahal duduk dalam tubuh badan, kita tak nampak. Manusia kita tak nampak. Malaikat orang yang kasyaf, malaikat orang yang Allah Ta'ala buka mata hati bisik. Tu syukurlah. Nampak malam ni nak kelapa setengah dah dia. Tak habis juga. Ya dah panggil. Tak apalah, tak habis pun. InsyaAllah kita sambung minggu depan lagi. Iaitulah redha dan pengetahuan. Redha ni akak kata panggil juga komun cari ni. Redha ni. Nak boleh kita tu redha dengan Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Redha ni rukun iman dah. Ya tak? Tak ingat ke? Tak ada ngajar tadikah. Redha dengan qada dan qadar.
Ini beriman dengan qada dan qadar. Yang kena tak? Tadi ni kita tengoklah surat anak tu, surat tarikat tu. Nah, beriman dengan qada dan qadar, kita kecek dengan depan. Ni. Gapo dah? Mata jam suka hati. Apa saja Tuhan nak takdir di atas kita, Tuhan takdirkan kita susah, Tuhan takdirkan kita sakit, tak ada apa. Sebab apa? Itu adalah penetapan Allah SWT. Dan sebaliknya kita kecek ngerpek orang yang tak reda, tak suka hak Tuhan takdir kita ni macam mana Tuhan buat. Tuhan kata macam mana? Insya-Allah. Doa ni kisah seseorang nabi, seorang nabi dulu. Dia mengadu hal kepada Allah Ta'ala, maka Tuhan jawab ke ini. Ni kita diri ni ada lagi redha. Redha. Kalau balik kiri ni kita koli demo, ikut demo. Dia nak buat gaji ni balik kiri tu dah. Supaya kita lah ni kita rakyat. Dia demo cocok. Tak apa kita rakyat ni. Kita redha. Ni sifat redha. Allah Ta'ala nak capak masuk dia lek jantung kita ni tu. Sifat comel ni sifat dia tu. InsyaAllah lah kita tengok pula pengertian redha dengan qada Allah SWT ni lagu mana. Malam ni kau kecek pun tak ada ni. Hanya tak ada ni. Aku katuk dang dulu di mantai tak boleh nak kelai. Tu insya-Allah kita kecek ngerti bab redha. Hanilah hadirin yang dirahmati. Yang keempat ni syarat disuruh jagakan hati ni. Sebab hati ni tempat pertaruh gudai panggil. Gudai untuk nak taruhkan sifat kepujian. Gudai untuk nak taruhkan iman. Apa kalau gudai cuma gudai ada nak bagi kita tak nak tak nak. Kita tak bagi. Enggak nak tak habiskan nak. Kita tak bagi kan tak habis tiku. Sebab apa? Dia atas seteru ada dalil dah. Seteru ada dalil dah. Seteru ada dalil dah. Ada dalil dah. Tikuh duk dalil dah. Kita getak bagi kita. Habis tak tikuh. Habis tak dia nak. Hai betul. Penyakit ada dah dalil. Tuhan dah hantar masuk ini. Kau hantar masuk punah bih. Ya panggil. Ni lah. Sekolah tu lah. Sekolah tu. Apa saja yang comel. Itu hidayah daripada Allah SWT. Apa yang salah dan kasar silap itu sifat jahil yang ada pada hamba, maka sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.